Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas kita petang ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Assalamualaikum الرحمن warahmatullah. الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa pada petang ini, dan insyaallah kita akan menyambung formula kita, ya, 50 formula kita sampai formula nombor 22, Baik. Formula nombor 22 masdar kolom yang ketiga boleh berfungsi seperti fi'il. Dan kita baru bincangkan satu contoh saja, kan? Ya, contoh 4. Untuk keempat. Baik. Secara ringkasnya kita membahaskan tentang isim-isim yang mana dia isim, dia isim, tapi dia boleh berfungsi seperti fi'il. Di mana keadaan bila kita jumpa isim, kita jumpa benda-benda yang memerlukan kepada fi'il. Contohnya kita jumpa pelaku, fa'il, ataupun kita jumpa maf'ulun bih, mangsa. Tapi kita tak jumpa fi'il. Maka kita carilah salah satu daripada 3 perkara iaitu kita cari isim fa'il, formula nombor 20, ataupun kita cari isim maf'ul, formula 21, ataupun kita cari isim masdar, formula nombor 20. Muka surat berapa tu? 120. Okey, kita pergi kepada contoh ataupun ayat yang pertama yang ada dalam buku, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 20. Wa in, dan jika
Wa in dan jika aratum kamu semua hendak. Kamu semua hendak istibdal menggantikan. Istibdal menggantikan zaujin isteri dalam kurungan baharu jika kamu semua hendak wa dan in jika aratum kamu semua hendak istibdal menggantikan zaujin isteri baharu. Zaujin ni isteri dalam kurungan baru Zaujin isteri dalam kurungan baharu menggantikan isteri baharu makana pada tempat. Makana pada tempat zaujin isteri dalam kurungan lama yang kamu ceraikan. Zaujin isteri dalam kurungan lama yang kamu ceraikan. Okay. Dalam ayat ni yang fokus kita adalah dekat perkataan istibdal. Istibdal ni daripada perkataan fa'al madhi dia istabdala, fa'al mudhari' yastabdilu, masdar dia istibdal. Maksudnya apa? Menggantikan. Menggantikan. Jadi kalau fa'al madhi dia telah menggantikan, fa'al mudhari' dia sudah atau akan menggantikan, isim masdar dia adalah penggantian. Ya, tapi dalam ayat ni tak sedap nak terjemah. Jika kamu hendak penggantian isteri baharu pada tempat isteri lama. Tak sedap terjemah mazhar. Kita terjemah ajalah menggantikan. Dan istibdal adalah apa? Masdar. Baik, jadi kita lihat di dalam ayat ni. Kalau kita bincangkan satu persatu. Yang penerangannya sebenarnya dah ada lekat di bawah. Jadi kita copy paste saja bawa ke atas. Ya. Waw di sini adalah popularnya haraf istinaf in haraf jazam ya in haraf jazam, kemudian aratum adalah fa'il aratum fa'il madhi. Fa'il dia siapa? Fa'il dia adalah hum, bukan hum, antum. Antum. Antum ni siapa? Tengok kisah ni manusia lah kot. Okey, kemudian bila jumpa fa'il dengan fa'il kita nak cari apa teropan? Perubatan dia nak, yang nak kamu semua, kamu nak apa? Menggantikan. Jadi istibdal ni adalah maf'ulun bih. Okey? Kemudian istibdal tak ada alif lam dan tanwin, dia jadi apa? Mudhaf zaujin mudhafun ilaih. Okey, ngam semua baris semua okey. Istibdal maf'ulun bih baris atas, mudhafun ilaih baris bawah. Okey. Kemudian makana zaujin menggantikan isteri baharu di tempat isteri yang lama. Soalannya sekarang ni, kenapa makana baris atas? Adakah makanan ni maf'ulun bih kepada nak? Kamu nak tempat isteri lama. Perempuan. Ada menggantikan. Makanan ni dia memberi makna apa?
Tepat kan? Tepat. Jadi dia sesuai menjadi apa? Isim zaraf. Baik, isim zaraf apa? Zaraf makan. Perkataan dia pun makan. Baik. Dan isim zaraf ni kalau dia beratas kita guna formula nombor 6. Ya, formula nombor 6 apa dia tuan-tuan? Isim zaraf berbaris atas dia akan jadi apa? Cuba cek balik formula nombor 6, diagram warna biru. Nak cepat tengok diagram. Ya, isim zaraf baris atas dia akan jadi maf'ulun fi. Okey. Dia confirm jadi maf'ulun fi, tapi sekarang ni dia nak jadi maf'ulun fi kepada siapa? Ha, dia adalah maf'ulun fi kepada siapa? Adakah kamu nak tu, kamu mahu, kemahuan kamu itu adalah di tempat isteri lama, macam tu? Menggantikan. Dia akan lebih sesuai perkataan ini, lebih sesuai perkaitan dia dengan perkataan istibdal, betul? Yes. Menggantikan isteri, tempat menggantikan isteri baru pada tempat isteri lama. Jadi tempat ni dia jadi maf'ulun fi kepada ganti ni tadi. Betul? Ya. Sedangkan istibdal ni dia adalah apa tuan-tuan? Dia adalah masdar. Dia adalah apa? Tak nampak. Dia adalah masdar. Okey, jadi makana akan menjadi maf'ulun fih kepada siapa? Kepada istibdalah, ya, maf'ulun fih kepada masdar. Dia menggunakan formula nombor 21 ni lah, 22. Isim masdar boleh berfungsi seperti fi'il. Okey? Baik. Kalau fi'il ada maf'ulun fih, masdar pun boleh ada maf'ulun fih. Itu maksudnya. Ya. Okey, jelas ke teman-teman? Ya. Jelas. Kalau nak lekalkan makana tak ada alif lam tanwin, mudhaf, zaujin, dhafun. Sama tak dengan bawah? Sama. Okey. Jadi isu dia dekat sini je lah tuan-tuan ni. Kita jumpa perkataan dia jadi dia maf'ulun fih, tapi maf'ulun fih ni kena ada fi'il. Dia tak boleh jadi maf'ulun fih kepada aratum, dari segi makna tak kena. Kalau kamu nak tu, adakah kemahuan kamu itu berada di tempat isteri lama? Tak. Kalau kemahuan tu masih ada pada tempat isteri lama, dia tak cerai lah isteri lama ni, betul? Okey. Maknanya yang pada tempat ni adalah apa? Ganti isteri baru pada tempat isteri lama. Penggantian tu berlakunya pergantian tempat tu, berlaku pergantian pada tempat, bukan kemahuan pada tempat tapi penggantian tempat. Okey. Tapi yang ni kalau teman-teman siapa yang tak mahir betul-betul kaedah, nanti dia pening kat. Nanti ikut dan dia lah, dia kata istibdal lah maf'ul bi 1, makana maf'ul bi 2. Okey. Tapi itu tak perhati betul-betul, maka dari segi makna sama. Kalau kita kata istibdal maf'ulun bi 1, makan maf'ulun bi 2. Jadi kamu ni nak dua benda lah. Yang pertama kamu nak menggantikan isi baru, nak dapatkan isi baru. Yang kedua kamu nak juga kedudukan isteri lama. Maknanya nak dua isteri lah dalam tu. Kalau tuan-tuan kata makanan ni maf'ulun bi 2, dia punya maksud dia nak dua perkara. Seperti pertama, dia nak menggantikan, mencari isteri baru, satu. Yang kedua, dia nak juga tempat isteri lama dia. Kan lain pun maksud dia, tuan-tuan. Jadi sebab itulah nak memahami teks ayat Al-Quran ini. Kalau kita punya kaedah bahasa Arab tak kuat, tak kukuh, bahaya tuan-tuan. Jadi sesat lagi menyesatkan. Yang terbaru ni baca pasal siapa tu? Isu tudung tu. Ni apa nama dia? Ni. Sedap je lah kata dalam Quran tak adalah marahan tudung dan sebagainya. Suruh duduk belajar bahasa Arab dulu tuan-tuan. Itu adalah golongan yang saya tak tahulah apa. Mereka ni betul-betul ada
Sebenarnya apa mereka nak? Mereka nak apa? Mereka nak agama tu ikut kepala mereka ke mereka nak menurut arahan? Kalau menurut arahan, arahannya dah sampai begitu, kita ikut je lah. Sebab itulah bahaya jika kita belajar membaca tanpa ada guru. Jadi adakah dia tu dikira sebagai ahli tafsir sampai dia boleh mengeluarkan pandangan begitu? Adakah dia tahu bahasa Arab? Kalau apa pun tak tahu, tak payah sembang. Maknanya perkataan dia tu tak valid, tak boleh didengari, tak boleh diterima. Sebab apa? Sebab dia bercakap bukan pada bidangnya. Sebagaimana orang yang bukan ada kelayakan dalam bidang kedoktoran, dia berbincang tentang penyakit dan sebagainya, yang orang tak boleh terima. Itulah juga dengan orang yang bukan bidang agama, bukan bidang pengajian Islam. Hatta kalau di bidang pengajian Islam pun, tapi kalau keilmuan dia hanyalah sekadar tahu alif bata, tak tahu semua, kita tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab agama itu luas. Okey, dah teman-teman. Ya, okey. Sebutan ni Elin Ustaz ya. Ya. Ni Galin ya, ni Galin Kelantan. Iyalah kot. Ni Galin ni dan anak ni Tengku. Dia penyimpangan yang kecil berlaku dengan kesan dia macam barak lah tuan-tuan. Kalau tidak dirawat dia makin teruk sampai satu tahap dah tak boleh diubat dah. Macam itulah dalam agama ni nak memahami teks hadis Quran dan sebagainya dia kena ada perlengkapan lah. Kalau tak ada dia cuba sendiri kan. Lama-lama jadilah bila dah sampai ke tahap parah tu orang betul kan tak dengar. Okey. Baik. Ayat yang seterusnya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Al-Baqarah ayat 251. Yang tu memang nampak menyimpang teruk lah. Tapi teman-teman ada juga yang dia masih masuk dalam kategori tak adalah sampai melampau-lampau sangat. Tapi dia tolak hadis pula. Pun sama juga. Golongan anti hadis pun lahir daripada macam yang saya sebut tadi lah. Membaca Al-Quran, cuba memahami teks tanpa guru. Baca terjemahan, baca translation dalam bahasa Inggeris sahaja. Jadi tiba-tiba dia mempertikaikan macam-macam perkara. Jadi apa kita panggil foundation, bukan foundation, kita panggil apa? Fundamental. Fundamental dia tak kuat, macam mana dia nak boleh memahami. Baik, walaulah walaulah daf'ullah, dan kalaulah tidak daf'ullah, menolak ataupun penolakan. Kalaulah tidak ataupun kalaulah tiada. Kalau tuan-tuan terjemah menolak, kalaulah tidak, menolak oleh Allah. Ataupun kalau terjemah harfiah dia, dan kalaulah tiada penolakan Allah. Kalaulah tiada penolakan Allah, manusia itu, penolakan Allah akan manusia itu, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Sebahagian mereka dalam kurungan teropang kena tambah. Sebahagian mereka yang ingkar dan derhaka. Sebahagian mereka dalam kurungan yang ingkar dan derhaka, dengan sebahagian yang lain dalam kurungan yang beriman dan setia. Dengan sebahagian yang lain dalam kurungan yang beriman dan setia. Kalaulah tiada Allah mengkafir, ada sebahagian manusia itu beriman, kalau semua kafir, apa penerangan, apakah perengkap ayat ini? Nescaya rosaknya, binasalah bumi ini. Maknanya bumi ini masih kekal kerana ada manusia yang beriman, yang taat. Kalau tak ada orang langsung yang beriman di atas muka bumi ini, apa yang berlaku? Kiamat.
kiamat. Ya, masa kiamat tak ada orang iman. Masa berlakunya kiamat, orang yang beriman dah tak ada atas muka bumi. Orang Islam tak ada dah. Semua dah mati. Setelah mati kena angin. Betul. Tiup angin. Akan berembus satu bayu yang lembut kena pada orang yang beriman. Semua orang yang beriman akan keluar nyawanya, cabut. Yang tinggal orang kafir dan selepas itu mereka melakukan keingkaran yang begitu dahsyat dan akhirnya berlakunya kiamat. Okey, baik. Jadi dalam ayat ni terdapat, kalaulah tidak menolak Allah akan manusia itu sebahagian mereka yang derhaka, yang ingkar dan derhaka dengan sebahagian yang beriman dan setia. Okey, baik. Dalam ayat ini fokus kita dekat perkataan daf'u. Daf'u ni kalau kita lihat pecahan kalimahnya, fi'il madi dia adalah dafa'. Dafa'a ni ada banyak makna. Ada makna menolak ataupun boleh juga mempertahankan. Okay. Okey. Baik. Jadi daf'un ini adalah masdar dia, penolakan. Baik. Kalau dilihat dari segi tata bahasa ayat, waw ni adalah haraf istinaf. Mula ayat istinaf. Laula, lau ni adalah haraf, Syarat. laula ni adalah haraf syarat. Dia ada nama khas laula ni. Tapi nak mudah teropan kita panggil syarat. Dia lah yang penggantung dia. Ya, faham. Kemudian bila dua-dua kalimah ini adalah haraf, kita tidak kira dia dalam menentukan jumlah. Ya, kita nak kata ni jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah ke, kita tak kira laula ni. Waw ni haraf, laula ni pun haraf, kita tak kira. Kita lihat perkataan selepasnya, daf'u. Daf'u ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Isim masdar kan? Ni kalau fi'il dia dafa'. Ini. Dafa'. Ya. Fi'il mudhari' dia yadfa'u. Masdar dia daf'un. Ya, bila fa ni mati teropan, maka dia bukan fi'il madhi dah. Fi'il madhi dia mesti dafa'. Okey, bermakna dia adalah masdar. Ya, masdar. Di isim lah kan? Isim mula ayat jadi apa teropan? Isim mula ayat jadi mubtada. Betul. Dan nanti kita kena cari apa? Kena cari khabar. Kemudian daf'u tak ada alif lam dan tanwin, dia jadi Mudah. mudhaf, kalimah Allah mudhafun ilaih. Okey, dua-dua ngam baris dia pun okey. Mubtada memang betul baris depan, mudhafun ilaih baris bawah. Okey, selesai. Datang pula perkataan annas, manusia. Manusia, perkataan annas ni dia dibaca dengan baris atas. Kenapa? Inilah isu dia teman-teman. Kita jumpa perkataan. Sekarang ni ada makna tolak kan teman-teman? Tolak. Tolak. Siapa yang tolak? Hakikatnya siapa yang tolak? Maksudnya kalau tak adalah sebab sebahagian Allah lah, Allah tolak kan. Okey, tapi kat sini kita dah tak panggil fa'il lah. Sebab apa? Sebab ini bukan fi'il. Dafa'an ni bukan fi'il. Daf'u ni bukan fi'il, jadi kita tak boleh kata kalimah Allah ni fa'il. Okay? Ada penolakan, yang melakukan penolakan adalah Allah, yang ditolak siapa? Manusia. Manusia. Jadi manusia ini dia ada makna apa teropan? Dia ada makna yang kena. Betul? Ya, yang kena. Maknanya dia ada makna maf'ulun bih. Dia sesuai jadi maf'ulun bih. Sebab itu dibaca dengan baris atas. Persoalannya, mana dia punya fi'il? Di sinilah kita guna formula 22 ni lah. Itu apa? Daf'u ni masdar boleh berfungsi seperti fi'il. Jadi annas ni dia akan jadi maf'ulun bih kepada siapa? Kepada maf'ulun bih. Okey. Boleh? Okey. Okay.
Okey. Kemudian yang belakang tu hanya melengkapkan makna je lah. Ya. Banyak. Ba'dha yang berikutnya ni, sebahagian daripada mereka yang kufur dan ingkar ni manusia ke bukan? Allah kata Allah menolak manusia itu sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Sebahagian mereka yang tidak beriman dengan yang beriman. Adakah sebahagian ini termasuk dalam kategori manusia ke bukan? Ya. 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 Jadi dia adalah Ya. benda yang sama lah. Betul? Ya. Ya. Betul. Benda yang sama maknanya dia adalah badan. Okey? Badan adalah perkara ganti ataupun perkara yang sama. Jadi ba'dha ni dia adalah badan. Maaf. Ya, ba'dha ni dia baris atas, dia jadi badan, dia ikut baris apa? Baris an-nas. Ya, badan ni adalah ganti ataupun perkara yang sama. Kemudian dia tak ada alif lam dan tanwin, mudhafun mudhafun ilaih, bi haraf apa? Yang ni senang. Ya, bi haraf Ya. ja, kemudian ba'din lepas haraf ja jadi apa? Majrur. Isim majrur. Habis. Ya. Okey. Jadi isu dia dekat sini lah. Ataupun topik utama kita adalah perkataan an-nas. Kita jumpa dia baris atas. Ya, kita jumpa dia baris atas dan dia sesuai dengan makna yang kena tolak. Makna maf'ulun bih. Sedangkan sebelumnya tak ada fa'il, tidak mengapa. Sebab apa? Sebab ada masdar. Okey. Mana fa'il ni Ustaz? Tak ada. Tak ada. Memang tak ada Ni Masdar. lah fa'il dia ni, kalimah Allah ni dia adalah seolah macam fa'il kepada lafaz. Dia Masdar. macam ni. Dia macam ni. Terompan kena faham satu konsep yang paling penting. Kalau fa'il, dia confirm kena ada apa? Fa'il. Baik. Fa'il dan kalau ada lain lagi apa? Maaf. Tupi. Lagi apa? Maaf. Fi Fi. dan lain-lain lah. Tapi kalau fa'il tak ada. Kalau fa'il tak ada. Isim apa yang boleh ganti fa'il? Fa'il. Formula nombor 20 Isim fa'il. isim fa'il. Formula nombor 21 isim. Isim maf'ul. Maf'ul. Isim maf'ul. Formula 22 isim Ya. masdar. Ini formula 20. Formula 21. Okey, kalau yang tak kalau ada maf'ul mesti ada fa'il. Sure, fa'il memang perlukan kepada fa'il. Maknanya yang ini orang nak tak nak mesti kena ada fa'il dia kena. Bila ada istilah fa'il, nak tak nak mesti kena ada fa'il ni wajib. Tak ada perbuatan ada fa'il. Tapi apabila fa'il tak ada, yang ni dianggap sebagai apa? Pengganti lah kan? Kita boleh kata apa? Sebagai Pengganti. pengganti. Yang ini memang asal. Ia bermakna maf'ulun bi, maf'ulun fi dan lain-lain perlu pada fi. Jadi bila ada fa'il memang kena lengkap lah teman. Fa'il kena ada, maf'ulun bi kena ada. Tapi kalau pengganti ni tak ada masalah teman. Sebab apa? Sebab dia ni fa'il ke? Ini fa'il ke? Isim. Ini Isim. fa'il kan? Isim. Kan? Jadi dia bukannya fa'il, dia hanya menggantikan fa'il saja. Jadi adakah dia mempunyai kuasa veto ataupun kuasa mutlak macam fa'il? Tak. Tidak. Jadi kalau kita jumpa yang ni Ustaz, fa'il di mana Ustaz? Tak ada pun fa'il, tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bukan fa'il. Dia hanya isi. Kalau yang ada dalam contoh tadi yang ada apa? Maf'ulun bih ada kan? Maf'ulun bih ada, fa'il tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bukan fa'il. Dia adalah isi. Okey? Cuma kalau kita nak bahaskan lebih dalam sikit,
sebenarnya dia punya, kita tak kata fa'il lah tuan-tuan. Ya, siapa yang tolak ni dalam ayat ni? Allah. Kalimah Allah ni sebenarnya kalau kini fa'il, kalau kita guna fa'il bukan masdar, maka kalimah Allah ni jadi fa'il. Ya. Tetapi bila dia dah jadi masdar, okey, maka kita dah tak ada dah konsep fa'il sini. Dia akan konsep gunakan sebab kita ingat fa'il ini akan wujud bila akan wujud fa'il ada fa'il. Ya, jadi bila dia dah jadi masdar ni perkaitan dia dengan selepasnya biasanya apa? Isim bertemu isim biasanya apa perkaitan dia? Mudah-mudah pun. Fa'il kan isim kan? Ya. Okey, fa'il kan isim kan? Okey, jadi di Ya. sini berlaku pertembungan di antara apa? Berlaku pertembungan di antara isim, jumpa isim. Ya, isim berjumpa dengan isim. Jadi rizal dia memang dua je lah. Sama ada bahasa sifat ataupun mudhafun. Jadi kalaulah dia asalnya fa'il, kalimah Allah tu boleh jadi fa'il. Tapi bila ni dah ditukar jadi masdar, dia tak panggil fa'il lah. Kita panggil dia apa? Mudhafun, dia dah jadi isim. Dia memang isim. Fa'il ni memang isim, cuma kita dah tak panggil dia fa'il. Kita hanya boleh panggil apa? Mudhafun ilaihi. Boleh? Sebab bila sebut fa'il, syarat nak jadi fa'il, baris dia mesti baris depan. Sedangkan kalimah Allah dia baca baris ingat dengan baris Allah. bawah. Jadi tak bolehlah kita claim kata kalimah Allah adalah fa'il. Walaupun dari segi makna yang tolak tu siapa? Allah. Perkataan Allah tu ada makna fa'il kat situ, tapi kita tak boleh kata kalimah Allah fa'il. Boleh? Tapi boleh Boleh kan? terjemah dengan oleh Allah, Ustaz. Kalau nak bagi faham, boleh. Yang kita nak terjemah, kalaulah menolak oleh Allah, boleh. Itu nak bagi kita faham. Tapi kalau ikut kaedah yang betulnya dalam apa kita panggil, dalam terjemahan klasik saya tak pastilah. Ada kat mana saya punya ikut. Okey. Baik. Macam inilah kalau kita nak buat perbandingan. Dua contoh kita guna fi'il madhi dafa'allahu an nasa, kita fa'a fi'il madhi. Kalimah Allah fa'il, anan maqul. Tapi bila kita ubah kepada masdar, jadi kalimah daf'u ni mubtada' lah. Dan dia mudhaf, kalimah Allah jadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih memang kena pada bawah. Boleh? Kita dah tak panggil kalimah Allah ni fa'il. Kita akan kata dia adalah mudhafun ilaih, walaupun hakikatnya dia adalah fa'il. Dari segi makna lah. Cuma terjemahan dia boleh tak terjemah oleh kat sini saya tak pasti. Kalau terjemahan klasik, kena check balik. Sebab saya Penolakan tak boleh kan? Kalau penolakan. kalau nak faham tak apalah, tak ada masalah. Teman-teman terjemah lah boleh. Sebab terjemahan ni adalah kreativiti kita lah dalam memahami teks tersebut. Kalau siapa yang terjemah kalaulah tidak menolak oleh Allah, ataupun kalaulah tiada penolakan Allah. Kalau nak senang terangkan terjemah masdar je lah. Jadi kalau terjemahan masdar kita dah payah terjemah boleh kan. Kalaulah tiada penolakan Allah akan terhadap manusia sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Okay.
Dah. Jelas tuan-tuan? Cuma kita jumpa mubtada je, khabar dia mana? Khabar dia tak ada. Tak ada. Khabar dia tak ada. Dan untuk maklumat tuan-tuan, khabar kepada laula ni, saya rasa nanti kita akan belajar. Ada formula dia. Saya check tu, tuan-tuan. Kalau ada nanti kita buat nota kaki. Kat nota kaki ataupun sedikit terangan. Ya. Tuan-tuan tulis dekat contoh ni. Nanti kita akan belajar formula nombor 49 muka surat 257. Formula 49 muka surat 257. Formula 49 muka surat 257. Tulis kat sini Ni nanti rujuk formula nombor 49 muka surat berapa? 257. Okey, lepas tu buka muka surat 257. Untuk saya ulang balik ulasan contoh nombor 2 ni, muka surat 121. Dia minta ustaz tolong ulang balik contoh ataupun penerangan contoh muka surat 121. Jadi dekat muka surat 257. 257 ni minta ustaz ulang balik penerangan contoh ke surat 121. Saya tak boleh cerita hari ni lah sebab nanti kita Khabar tak ada. kita ikut susunan, kita ikut nombor lah kita ikut susunan buku, nanti kelak nanti jadi apa pening nanti kan, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Baik, contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga. Au it'amun fi yaumin dhi masghab. Yang ni tak ada masalah tuan-tuan sebab tidak ada apa-apa nampak yang susah-susah. Jadi yang ni tak ada nampak lah perkataannya beri atas ada sini. Ada tak perkataan beri atas? Tak ada. Sebenarnya ada tuan-tuan. Silap. Sebenarnya ada tapi dia tak sambung ke belakang ni. Kita. Wa it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman. Kena tambah yatiman baru tuan-tuan nampak. Yatiman dah. Saya ambil yatiman aja lah. Betul kan? Tuan-tuan, surah Al-Balad ni. Au it'amu fi yaumin dhi masghaba. Lepas dia ada yatiman dha maqrabah. Oh, miskinan za matrabah. Yatiman ni pada atas. Okay. Surah Al-Balad ayat 14. Atau it'amun dia daripada perkataan bawah ni. Puan tengok Beri makan. At'ama ni maksudnya dia telah memberi makan. At'ama dia telah memberi makan. Okey. Biasa baca tak at'ama? Tak biasa. At'amana? Doa lepas makan tu. Okey. At'ama tak apa-apa. Kita sebut at'amana, alhamdulillahi at'amana, dia telah memberi segala puji bagi Tuhan yang dia telah memberi makan kepada kami. Dia telah memberi makan. Fi'il mudhari' dia sedang atau akan memberi makan. It'am masdar dia pemberian makanan. Tapi masdar ni macam saya katalah, yang bila kita masukkan dalam ayat. Terjemah pemberian makanan sedap, kita terjemah je lah memberi makan. Jadi ini membincangkan tentang sifat siapa ni tuan-tuan? Sifat Al-Aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Kamu tahu tak
kenapakah manusia itu tidak berempuh masuk melakukan amal-amal yang tinggi darjat? Kemudian Allah tanya, apakah akobah tu? Akobah tu yang pertama, fakku raqabah. Yang pertama, dia nak dapatkan masuk dalam golongan yang melakukan amalan-amalan peringkat tinggi ni, akobah ni peringkat tinggi. Yang pertama, fakku raqabah, memerdekakan hamba. Pertama, kalau ada hamba. Kalau tak ada, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau Memberi makan. ya, atau it'am, memberi makan, fi, pada. Pada. It'am, memberi makan, fi, pada yaumin, hari. Masghabah, kelaparan. Yang zi itu yang terhormat, pada hari yang Kelaparan. masghabah berlaku masghabah ni kelaparan. Tapi zi ni tak payah terjemah lah terhormat. Zi tak payah terjemah. Pada hari kelaparan. Bagi makan kepada siapa? Yatiman. Kepada anak yatim. Ya, kepada siapa? Kepada anak yatim. Daripada zat makrabah ni daripada kalangan kaum kerabat dah, anak yatim yang mana nak bantu. Kalau dalam keluarga kita ada yang ada anak yatim, anak-anak saudara ke, sepupu dan sebagainya, tolong yang tu dulu. Jangan pergi tolong anak yatim yang orang luar, tapi tolong yang di kalangan keluarga kita. Baik, jadi it'am ni senang saja. Sebab apa? Sebab ada haraf apa? Haraf ataf. Lepas ratah, tak payah pening-pening lah. Dia jadi apa? Maktuf. Diikut baris fakku, fakku raqabah. Ayat sebelum ni fakku. Fakku balik depan kan? Jadi diikut perkataan fakku. Fakku ni maksudnya membebaskan raqabah hamba. Okey, jadi sebab fakku balik depan, maka it'am pun ikut balik depan lah. Okey. Dia kalau ada rata ni senang tuan-tuan. Dia ikut je yang belakang ni. Yang sesuai lah. Dia bukan ikut yang dekat ni tuan-tuan. Sebab yang pertama kriteria nak dapatkan amalan peringkat tertinggi ni, pertama dia kena bebaskan hamba. Yang kedua kena bagi makan. Bukannya bebaskan hamba dan bebaskan bagi makan. Bukan. It'am ni dia ikut perkataan fakku yang sesuai. Kemudian fi haraf. Yaumi lepas roja isim majrur. Lepas tu dia ada tanwin kan tuan-tuan? Ya, yaumi ni ada tanwin. Isim. Zi ni pun isim juga. Yang dia isim, bila jumpa isim biasanya mudhaf mudhaf ilaih ataupun mausul sifat. Boleh jadi mudhaf tak yaumi ni? Tak boleh. Tak Ada boleh. tanwin? Tanwin. Kalau tak boleh jadi mausul lah. Z akan jadi Sifat. sifat. Kemudian Z dengan masghafah isim jumpa isim juga. Boleh jadi mudhaf mudhaf ilaih ataupun boleh jadi mudhaf tak? Boleh. Boleh. Tak ada alif dan tanwin. Boleh. Jadi di mudhaf. Masghafah mudhafun ilaih. Tiba-tiba kita jumpa perkataan yatiman yang tuan-tuan kena tambah sendirilah. Dalam buku ni tak ada tuan-tuan tambah yatiman, dia baris atas dan dia mempunyai makna apa tuan-tuan kat sini? Dia ada makna apa? Makna maf'ulun bih. Sebab apa? Adanya pemberian makanan. Tapi tak sebutlah siapa yang kena bagi makan ni. Tak dibincangkan dalam surah ni, bukan fokus siapa yang nak bagi. Fokusnya adalah siapa yang nak diberi. Maknanya mangsa tu, maf'ulun bih tu. Betul? Okey, sekarang ni ada perkataan yang sesuai jadi maf'ulun bih. Tapi kalau tengok sebelum ni ada fa'il. Tak ada. Dia jadi maf'ulun bih kepada perkataan it'am, iaitu mastah. Boleh? Sama kan? Yang bawah ni dengan atas. Saya tak tengok bawah ni. Kenapa mudhaf pula ni? Mana? Betul lah. Yaumin betul lah. Yaumin mausuf kan?
Dia majrur dan dia bermansuf. Zi ni mutahhar betul. Tapi yatiman ni ayat lain Ustaz. Dia tak ada masalah. Tak Sebab salah. dia kan dia bersambung ni. Dia bersambung. Ya, kalau tuan-tuan tengok, dia macam ni, tuan-tuan kena faham konsep utama dalam pembentukan ayat Quran ni. Dia ada yang satu ayat Quran, satu jumlah. Satu ayat Quran bersamaan dengan satu jumlah. Jumlah apa? Boleh. Bila sebut jumlah tu ada dua lah. Apa? Ataupun Sembilan dan fin. Jumlah ni tak kisahlah jumlah segi ataupun jumlah Boleh. macam Allah bersamad. Allah tepat bergantung, meminta segala hajat seluruh makhluk. Perkataan Allah mutadah, as-samad khabar. Habis. Boleh faham kan? Ya. Jadi dia dah jadi apa? Satu ayat, satu jumlah. Yang kedua, dalam satu ayat ada beberapa jumlah. Kita baca dalam surah Al-Baqarah. Alladzina, Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sambung. Hudan lil muttaqin. Sambung. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara ghaib. Faham kan? Itu satu ayat. Wa yuqimuna shalah, mendirikan solah, fa'il dan maf'ul bih situ. Satu jumlah lagi. Dua lah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada mereka. Dah tiga kan? Dalam satu ayat Quran tu ada berapa jumlah? Ada tiga. Betul? Okay. Yang terakhir beberapa ayat Quran baru jadi satu jumlah. Contoh dia surah Al-Maun ayat ke. Ayat dia apa? Celakalah bagi orang yang solat. Wailul lil musallin. Fawailul musallin. Memanglah wailul mutadah, lil musallin tu khabar. Tapi dia musallin tu khabar, patut dia ada sifat. Orang yang solat macam mana yang celaka tu? Sambung ayat berapa? Ayat 5. Alladzina hum an salatihim sahun, lalai daripada mendirikan solat. Sambung lagi. Alladzina hum yura'un, riya pula. Sambung lagi. Wa yamna'unal ma'un, menghalang daripada pemberian yang remeh-temeh. Jadi maknanya walaupun dia ada berapa ayat sini? 1, 2, 3, 4. Tapi hakikatnya ini adalah satu jumlah. Boleh? Ya. Okey, jadi ayat yang kita bincangkan pun sama. Ya. Al-Aqabah tu, Al-Aqabah ni maksudnya apa? Bukan perjanjian Aqabah tu. Allah tanya, "Wa ma adraka mal Aqabah?" Apakah amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah itu? Apa dia? Yang pertama, fakkur raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masqabah yatiman dza maqrabah. Semua bersambung ni tuan-tuan. Beberapa ayat. Ya. Jadi maknanya kenapa letak nombor di antara ayat keempat dan 5 ni ada nombor kan? Ayat 4, ayat 5, ayat 6, itu ayat 7. Kenapa dipisahkan? Itu adalah cara yang kita tak boleh nak tahu
alasan dia hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Cuma hikmah dia, kebaikan dia adalah apa? Bila ayat itu dipendek-pendekkan, sesuailah dengan kedudukan ayat yang berada di surah-surah yang di belakang. Ayatnya pendek-pendek, ya, dan kita nak membaca dalam solat pun senang, ya, baca ni pendek-pendek, hafal pun senang. Bawang bila mula mengaji, mereka mula dengan ayat-ayat ataupun surah-surah lazim di belakang. Tak adalah mula-mula belajar mengaji terus Al-Baqarah, terus naik Quran lah orang kata. Ke ada di kalangan tempat mengaji terus alif bata, habis alif bata je terus alif lam mim. Ada ada ke terawat ni? Tak ada. Tak ada. Bila sebut alif lam mim ni saya tengok anak saya masa bergula dia mula-mula masuk naik Quran lah, jumpa surah alif lam mim kan. Dia nak cuba baca sendiri, saya dengar lah daripada jauh. Lama dia pergi baca. Kan dia kena kan? Jadi kan? Jadi dia pun tak tahu ni apa benda ni. Dia pun letak pada atas satu. Alamak. Okey, bukan alamat. Alif dah. Okey, jadi kita kena faham bahawa ada ayat Al-Quran yang mana beberapa ayat itu sebenarnya baru satu jumlah. Maknanya nak mudah faham, setelah sampai ayat 7 baru boleh letak titik. Kat sini kalau nak letak apa, letak koma je. Kalau bahasa Melayu ni. Okay, celakalah bagi orang yang solat koma. Solat macam mana? Yang lalai dari memberikan solat, koma lagi. Yang riak, koma lagi. Dan tidak mahu memberikan sebarang pertolongan yang simple, yang mudah. Baru letak titik. Boleh? Boleh. Okay. Banyak neromban maf'ul bih dia dalam ayat seterusnya ada. Ini antara ayat yang kita bincangkan. Tak ada masalah sini. Walaupun ada nombor sini. Okey. Baik. Ayat yang seterusnya. Ini dah kan? Sudah Ya, bincang sudah. minggu lepas. Sudah. Dah. Oh, habis dah? Habis. Okey, formula 23 ni adalah an campur fi'il dia akan jadi masdar. An campur fi'il jadi apa? Jadi masdar. An campur fi'il jadi masdar. Sebab itulah nama an ni sebenarnya. An ni nama dia apa? Kalau tuan-tuan tengok dalam diagram warna pink, nama dia adalah haraf nasab kan? Betul Dia adalah haraf apa? Haraf nasab. Dalam diagram warna pink B. Ia dekat dalam kumpulan haraf nasab. Alan idzan kaili hatta fa. Dan dia juga dipanggil sebagai masdariyah. Ya. An ini juga dinamakan sebagai an. Dia samalah. Dia bila dia adalah haraf nasab, dia juga adalah an masdariyah. Masdariyah ni apa benda? Jadi masdar. Memasdarkan fi'il. Dalam diagram haraf dia tidak apa? Cuba check dalam siapa yang ada diagram haraf, cuba check. An masdariyah. Nasab ke fi'il. Nombor 1. Menukarkan perkataan selepasnya kepada kata terbitan. Dia menukarkan perkataan selepasnya kepada kata terbitan. Ataupun kalau nak ada makna masdar, kita terjemah begini. Ya, menukarkan fi'il selepasnya, menukarkan fi'il selepasnya kepada isim masdar. Menukarkan fi'il selepasnya kepada
isim masdar. Menukarkan fa'il selepasnya pada isim masdar. Masdar. Sebab itulah nama dia masdariyah. Okey. Dapat. Sebelum kita masuk contoh, saya nak jelaskan satu perkara pada Tuan. Saya nak tanya Tuan, kenapa lah susah tak tukar fa'il ni jadi masdar? Kenapa kita sibuk nak tukar? Bukan kita lah. Orang Arab lah. Kita ni bukan sibuk, kita nak faham kan. Kenapa perlu tukarkan fa'il tu kepada masdar? Itu satu soalan yang penting juga untuk kita tahu. Kenapa kena tukar fa'il jadi masdar? Saya biasa gunakan istilah converter lah. Ni dia convert fa'il jadi masdar. Master. Kenapa nak kena convert fa'il jadi masdar? Ayat jadi mudah ke? Tak Oh, nak payah jadi cari fa'il lebih kalau tak perlu. Ada maf'ul fa'il dia masih ada, still ada. Ya. Nak pisahkan fa'il dengan fa'il. Kalau ikut contohnya tu lah. Masdar tak ada kalau- masa. Oh, nak supaya tak ada masa. Tak ada kaitan dengan masa lah. Lebih ringkas, tak payah ada maf'ulun. Okey. Saya buka saya punya nota ni. Tolong buat. Sama contohnya ada dalam buku juga kan. Uridu an azhaba ni ada kan dalam buku. Ada. Ada. Sama. Dalam masjid. An campur fa'il jadi masdar. Ya. An campur fa'il. Kenapa nak tukarkan dia ni fa'il ni? Kenapa nak kena tukar jadi masdar? Okey, tak apa, kita tengok dulu penerangan. Uridu, saya hendak. Ada perbuatan dia nak, betul, tuan-tuan. Ada fa'il dan fa'il dia ana ni kita tahu daripada ni lah hamzah ni. Okey. Dah ada fa'il dengan fa'il, kita nak cari apa lagi? Saya nak apa? Fa'il. Bila kita jumpa fa'il dengan fa'il, kita kena cari apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni isim ke fa'il? Sim. Isim. Benda yang kita nak ni, maf'ulun bih ni sebenarnya dia adalah isim tu, dan dia kena beratas. Tiba-tiba isim yang ada selepas dia, benda yang kita nak tu bukan isim, benda yang kita nak tu fa'il. Saya nak pergi fa'il kan? Jadi apa yang berlaku? Fa'il duduk dekat tempat maf'ulun bih. Yang mana maf'ulun bih ni memang isim. Jadi isu dia apa dia tuan-tuan? Kenapa nak kena convert fa'il jadi isim? Sebab fa'il duduk dekat tempat isim. Fa'il duduk dekat tempat isim. Tak boleh lah. Fa'il tak boleh duduk tempat isim. Jadi macam mana kalau dia ada juga, tapi tiba-tiba ada. Maka datanglah an ini untuk convert dia jadi fa'il. Jadi masdar lah. Okey. An campur fa'il, dia akan jadi macam bawah. Bermakna uridu an azhaba seerti dengan makna uridu az-zahab. Saya nak pergi, bawah ni pun sama. Saya nak pergi. Tapi kalau yang bawah ni dah simple dah lah tuan-tuan. Ini fa'il, ini fa'il.
Az-zahab akan jadi apa? Maf'ulun bih. Yang ni tak perlu an lah. Kenapa tak perlu an? Sebab ni isim kan? Ya, ya. Dia ada alif lam kan? Ni masdar kan? Ni tak ada isu apa. Kalau kita terus guna masdar, dia terus automatik jadi maf'ulun bih. Tapi bila guna fa'il tu tak boleh tu. Sebab itulah letak jelas. Jelas ke? Ya. Itulah jawapan. Nanti saya bagi nota. Ya, kenapa perlu tukar fa'il kepada isim? Apabila fa'il berada di tempat yang hanya diduduki oleh isim. Ya. Jadi kalau patutnya azhaba ni fa'il mudhari'. Dia ni kat sini yazhabu, azhabu, tapi bila ada an dia baca dari atas lah kan. Ni arah nasab kan. Jadilah azhaba. Okey. Jadi tak boleh dia duduk kat tempat maf'ul bih. Cara nak bagi boleh datangkan an convert fa'il jadi masdar. Bermakna kalau tuan-tuan kata saya nak pergi, uridu an azhaba, betul? Uridu zahab pun betul. Kalau nak balik, kalau orang bercerai dia kembali lagi dia panggil apa? Rujuk. 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 Tuan-tuan senang guna uridu rujuk ataupun uridu an arji'ah. Saya nak balik ataupun kita gunakan uridu an arji'ah guna fa'il ataupun uridu rujuk. Yang mana senang? Rujuk. Bawah saja. Rujuk. Kedua-dua susah. Bawah senang. Yang bawah senang. Yang bawah ni senang sikit sebab apa? Sebab dia ada dua perkataan je. Kat atas ni ada 3 perkataan kan. Dan bila kita jumpa mulalah kita gelabah. Ni nak kena baris atas ke baris depan ke. Kita mula ingat fungsi-fungsi tu yang jadi bercakap terabur tu habis. Okey. Jadi dalam komunikasi kita short form ambil masdar je. Uridu rujuk, nak sembahyang, uridu solat. Kalau guna fa'il, uridu an usalliya. Usalli tu kan sahaja aku solat kan. Usalli tapi kena baca usalliya lah sebab ada an. Tu banyak perkara yang tuan-tuan kena ingat kalau nak guna fa'il. Uridu an usalliya. Nak senang uridu solat, habis. Solat maf'ulun bih. Okey? Boleh tuan-tuan? Boleh. Dari jadi segi makna sama saja. sama je. Sebab hakikatnya Makna kita sama. nak apa? Makna sama je sebab hakikatnya kita nak apa dalam dua-dua ayat ni? Kita nak pergi kan? Okey. Ya. Zahab ni pergi kan? Ni pun nak pergi, yang bawah pun nak pergi. Cuma yang bawah ni pendek sebab dia dah dalam bentuk isim, tak perlu convert apa-apa. Kat atas ni jadi panjang sebab apa? Sebab fa'il. Kan fa'il bila hujung fa'il kena cari fa'il pula kan? Fa'il campur fa'il, lepas tu kena campur am pula. Nak kena convert jadi isim dan sebagainya, panjang cerita. Okey, cuma itulah cara membolehkan lepas tu ada fa'il. Fa'il dia duduk kat tempat isim. Dan tuan-tuan kena ingat. Bukan kena ingat, nak kena tahulah juga tuan-tuan, tempat-tempat yang mana isim ni, tempat-tempat eksklusif untuk isim ni, ini antaranya. Maaf. Mana? Ada. Ni. Tempat-tempat eksklusif untuk isim. Pertama, Ada. mubtada kan isim memulakan ayat, betul? Ya. Tiba-tiba fa'il nak duduk situ. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kena letak an. Boleh? Jelas ke? Jelas. Okey. Fa'il. Fa'il kan isim juga, betul? Ya. Tiba-tiba fa'il dia adalah fa'il. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Maka kena letaklah masdar. Sebagai contoh mubtada ni, tuan-tuan. Mubtada ni leceh sikit. Saya ambil contoh fa'il. Ini contoh fa'il. Okey, ni. Pasti akan menyedihkan aku kamu semua membawa pergi dia. Ayah dia iaitu Nabi Yaqub alaihissalam kata ke anak-anak dia, kata anak dia minta nak tolong nak bawa lah adik-adik, nak bawa Yusuf pergi main. Maka ayah dia kata pemergian kamu ni untuk membawa dia tu menyebabkan aku sedih. Apa penyebab sedih dia? Perbuatan dia menyebabkan sedih. Siapa yang kena? Kesedihan tu menimpa siapa? Ni maf'ul bih, betul? Nabi Yaqub. Betul.
Apa benda yang menjadikan dia sedih tu? Siapa fa'il kepada sedih? Kemudian. Membawa. Ni kamu semua membawa. Membawa kan fa'il, betul? Betul. Fa'il dia ni datang dalam bentuk fa'il. Boleh ke? Memang yang menyebabkan Nabi Yaakob sedih itu dia orang nak bawa dia pergi. Pemergian dia bersama dengan Nabi Yusuf. Betul? Dari segi makna ni adalah fa'il. Tapi dia ni bukannya isim. Sedangkan syarat nak jadi fa'il, fa'il tu mesti isim, betul? Sekarang ni fa'il dia datang dalam bentuk fa'il. Tak boleh. Cara dia macam mana tuan-tuan? Kena ada an. An ni convert fa'il jadi masdar macam bawah. Jadi kalau kita tukar jadi masdar, teruslah zahab tu bagi depan fa'il. Yahzunu fa'il mudhari'. Ni maf'ulun bih. Zahab ni yang kena jadi apa? Fa'il. Fa'il bagi apa? Bagi depan. Tak ada isu apa-apa. Sebab apa? Sebab ini masdar. Isu dia kalau dia datang dalam bentuk fa'il. Fa'il duduk dekat tempat isim, tak boleh. Nak bagi boleh macam mana? Kena letak converter. Converter dia siapa? Tapi converter ada banyak ya tuan-tuan, bukan aja. Ada adik-adik lain. Tapi bukan saya nak bagi tuan-tuan jelas lah ya tajuk an-masdariyah ni ya, supaya apa? Supaya tuan-tuan tahulah. Ya, sebab ada juga yang dapat jawapan dari Puan Rosilah tadi kata nak memisahkan di antara fa'il dengan fa'il kan. Okey, sekarang ni dia jauh ni tuan-tuan, ni dah ada pemisah dah. Yahzunu fa'il. Kan? Yahzunu fa'il ni isim. Betul. Ni isim kan? Ya. Patutnya dah tak payah letak an lah sebab dah terpisah kan. Ini fa'il dengan fa'il. Tak perlulah letak an. Kalau kita kata an ni fungsi dia nak memisahkan di antara fa'il dengan fa'il. Sekarang ni dah terpisah dengan ni. Betul. Tapi kenapa ada an juga? Itu bermaksud fungsi an yang sebenar bukan memisahkan di antara fa'il dengan fa'il. Fungsi an yang sebenar adalah apabila fa'il berada di tempat yang hanya boleh diduduki oleh apa? Oleh isim. Jadi terpaksalah convert fa'il jadi isim. Sebab itulah tambahan. Jelas ke tuan-tuan? Okey, jelas Ustaz. Okey. Tapi kenapa Al-Quran dia letak an? Kenapa tak letak terus masdar? Ada sebab ni? Nak menunjukkan kepelbagaian. Ya, menunjukkan kepelbagaian penggunaan tata bahasa. Sebab tu tuan-tuan kita akan jumpa dalam Al-Quran ada mubtada' di depan, ada mubtada' di belakang kan. Mubtada' muakhar, khabar muqaddam. Nak menunjukkan kepelbagaian bahasa yang ada dalam Al-Quran dan sebenarnya susunan itu berubah-ubah tu dia ada banyak sebab yang tersurat di sebaliknya, iaitu lebih berkait dengan tajuk balaghah. Okey. Baik, ada ke tempat yang terus guna masdar? Ya, ada tempat yang menggunakan fa'il. Dan kita kena fahamlah bahasa Al-Quran ni kalau ikut laras bahasa ni, sastra dia paling tinggi. Jadi sudah tentulah di dalam laras bahasa dia itu dia akan menggabungkan ke semua grammar ataupun tata bahasa yang ada. Yang kalau tuan-tuan buka mana-mana kitab nahwu dan sebagainya kita Arab, apa-apa isu yang umum biasanya akan ada contoh daripada ayat Al-Quran. Ya. Kalau tidak nanti kan orang bahaskan benda ni ada tak dalam Quran? Banyak dia tak ada dalam Quran. Jadi macam sedangkan Al-Quran itu di peringkat sastra yang paling tinggi. Yang Allah cabar orang kafir yang sampai di kemuncak kesastraan mereka itu Allah cabar sebab itu turun mukjizat Al-Quran. Nak melawan kehebatan bangsa Arab dalam bersyair, bergurindam dan sebagainya, sehingga mereka berjaya menyatukan 7 kabilah yang berperang, 7 keturunan, 2 kabilah yang berperang, 7 keturunan boleh didamaikan dengan baik-baik syair. Isteri boleh meninggalkan suami dia sebab mengikut seorang penyair yang lain yang mendendangkan syair lebih hebat daripada suami dia.
Ya, maknanya bagi mereka syair ni memang hebatlah. Ya, boleh memisahkan, boleh menyatukan. Ya, boleh menyebabkan peperangan, boleh menghentikan peperangan. Betul ni, bukan main-main tu. Kalau tuan pergi negara Arab, dalam seminar ke apa, bila mereka melantunkan syair yang hebat, orang bangun tepuk tangan tuan. Kita hari ni dengar orang berpantun hebat, tak ada bangun tepuk tangannya. Kita sekarang, oh, kan? Betul. Sebab kita punya kebiasaan sangar. Okey, jadi bila Quran mengatasi sastra mereka, jadi tentulah dalam Quran itu akan ada kepelbagaian contoh yang merangkumi kepelbagaian grammar ataupun tata bahasa. Boleh? Okey, wallahu a'lam. Okey, saya terpaksa berhenti setakat ini dahulu tuan-tuan. Walaupun saya mula lewat hari ini, saya qada di minggu yang lain. Sebab apa? Sebab saya agak-agak sebulan dua ni saya agak pack lah sebab saya baru pindah dan saya cuba isteri saya pun di musim pun kena pindah pejabat selewat-lewatnya hujung minggu ni. Jadi saya kena banyak tempat saya kena bergerak. Jadi saya akan kotak balik. Kita mula tadi lebih kurang 3.35. Ini sampai 3.45 kita ada kurang lagi dalam berapa jam? 20 minit Dalam 20 minit lagi kita kurang. Kita belajar lebih kurang 1 jam suku saja 20 ke 15 minit. Nanti saya akan kotak minggu lain insya-Allah tuan-tuan, dan mohon maaf banyak-banyak. Doakan supaya Allah mudahkan urusan saya dan saya dapat buat kelas di rumah yang baru. Saya baru pindah sebab sekarang ni saya kena keluar masuk dan banyak benda yang saya nak uruskan, jadi kelang kabut sikit. Doakan supaya saya dapat buat kelas di rumah baru, jadi saya duduk di satu tempat saja dan menjimatkan masa dan supaya kelas dapat digunakan seperti biasalah insya-Allah. Dan sekali lagi saya mohon maaf tuan-tuan di atas kekurangan dan kesulitan. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين ينزلون الكتاب نزلة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون يعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فإننا عند حاجاتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.